Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Tanum. Terima kasih Tuan Speaker atas ruang perbahasan yang diberikan kepada saya. Oleh kerana masa yang suntuk, saya terus merujuk perbahasan saya kepada Hala 7 Rancangan Malaysia ke-12, lebih tepat lagi apa yang disebut sebagai bidang keutamaan E, memperkukuh perpaduan untuk negara makmur di dalam muka surat 1428. Kita semua tahu bahawa negara kita Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan berbilang bangsa dengan anutan agama masing-masing. Di bawah perkara 3 Perlembagaan Malaysia jelas dinyatakan agama Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Perkara 11, perlembagaan mengenai kebebasan agama pula dinyatakan tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada pasal 4 mengembangkan agamanya. Ini bermakna walaupun Malaysia telah mengisyaratkan agama Islam sebagai agama rasmi, penduduk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai keturunan dan kepercayaan bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Kebebasan inilah yang telah membentuk perpaduan yang kukuh di antara kaum dan penting untuk memastikan keamanan yang kita kecapi terus kekal. Dan sebagai salah seorang ahli wakil rakyat KDM Sabah di Parlimen ini, saya juga ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia ini dan rakyat Malaysia berkenaan dengan perjanjian batu sumpah yang telah dibuat hasil daripada perbincangan yang diketuai oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1962 dengan pemimpin-pemimpin masyarakat pedalaman yang diketuai oleh OKK Solomon Gunsanat sebagai salah satu cara penyelesaian untuk memujuk rakyat KDM di pedalaman untuk bersetuju membentuk Malaysia pada masa itu dengan memasukkan perkara pertama dalam perjanjian batu sumpah, agama adalah bebas dianuti di Sabah. Pemimpin anak negeri pada masa itu pun sudah boleh melihat betapa pentingnya Malaysia sekiranya dibentuk menghormati hak kebebasan beragama rakyat, khususnya di Sabah. Saya akui Tuan Yang di-Pertua, kemajuan teknologi telah menyumbang kepada kerapuhan perpaduan kaum di negara kita, terutamanya penggunaan media sosial yang tidak bertanggungjawab oleh setengah pihak. Dan difahamkan pada tahun 2020 langganan penggunaan internet di Malaysia telah mencapai 29 juta, iaitu kira-kira 93%. Maka sekiranya hanya 1% pengguna atau 2.900 pengguna merapu, mencaci dan mengeluarkan pendapat yang tidak bertanggungjawab, ianya cukup untuk mewujudkan gelombang anti perkauman sehingga boleh menyebabkan perpecahan kaum di negara kita. Namun Tuan Yang di-Pertua, bukan saja penyalahgunaan media sosial puncanya. Kerap kali polisi dan undang-undang yang ingin diperkenalkan oleh kerajaan turut sama mengundang kepada ketidakpuasan hati dan mengundang kepada perpecahan kaum. Saya masih ingat isu kalimah Allah satu ketika dulu mengambil masa bertahun-tahun untuk diputus dan diredahkan. Sekarang timbul pula isu Akta Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam yang dirancang untuk diperkenalkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tuan Yang di-Pertua, walaupun akta tersebut dikatakan hanya akan diperkenalkan di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dan ianya hanya untuk orang beragama Islam, namun persoalan saya, apa mekanisme akta tersebut terhadap orang Islam yang dengan sukarela masuk ke rumah ibadat orang bukan Islam? Bukankah nanti akan mengkambing hitamkan pemimpin rumah ibadat yang bukan Islam, yang mana mereka ini boleh saja tidak tahu menahu tentang hal tersebut? Dan apakah jaminan kerajaan persekutuan untuk tidak menjadikan undang-undang atau akta tersebut diguna pakai atau menyusup masuk ke negeri-negeri seperti Sabah dan Sarawak yang mana kita tahu majoriti penduduknya bukanlah penganut agama Islam? Oleh yang demikian, Tuan Yang di-Pertua, saya mohon agar pihak kerajaan perlu menghormati, mengambil kira dan menitik beratkan kaum, bangsa dan agama lain di negara ini sebelum membuat terhadap sebarang pindaan akta yang menyentuh perpaduan kaum di negara kita. Isu kedua yang ingin saya bawa dalam perbahasan saya adalah merujuk kepada perkataan inklusif, lebih tepat lagi ianya berkaitan dengan bab 5 dalam buku RMK 12, menangani kemiskinan dan membangunkan masyarakat inklusif. Tuan Yang di-Pertua, saya membaca dalam muka surat 55, pencapaian inisiatif terpilih, peningkatan pendapatan B40, yang mana antara lain menyebut dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11, pelbagai inisiatif telah diperkenal untuk meningkatkan pendapatan dan kuasa beli B40 yang memberi kesan dalam penambahbaikan kedudukan sosioekonomi isi rumah secara keseluruhan.
Pendapatan pendengar bulanan isi rumah Biang 40 telah meningkat daripada RM3.000 pada tahun 2016 kepada RM3.166 pada tahun 2019. Pendapatan purata bulanan isi rumah Biang 40 telah meningkat daripada RM2.898 pada tahun 2016 kepada RM3.152 pada tahun 2019. Walau bagaimanapun, Tuan Dipertua perkali gini keseluruhan meningkat kepada 0.407 berbanding 0.399 menggambarkan jurang ketidaksamarataan pendapatan yang semakin melebar. Tuan Yang Dipertua, seperti mana yang kita tahu, golongan B40 ini kebanyakannya adalah daripada golongan Bumi Putra. Namun tidak dinyatakan dalam buku RMK12 ini Bumi Putra kaum mana atau dari negeri mana. Oleh itu, pada pendapat saya, adalah lebih baik apabila kerajaan membuat kajian sosioekonomi dan mengumpul data bagi Bumi Putra, data itu hendaklah dipecahkan kepada Bumi Putra di Semenanjung dan Bumi Putra di Sabah dan di Sarawak. Pemecahan data ini penting karena tidak boleh samakan taraf sosioekonomi dan mengambil kira secara purata pendapatan orang Bumi Putra di Semenanjung, yang saya pikir termasuk semua Bumi Putra, tidak kira Bumi Putra yang tinggal di Hartamas, Monkera di Kuala Lumpur, dan Bumi Putra yang tinggal di Kampung Masano atau Kuala Temani di Tenom. Itu contohnya kalau di Sabah kita ada ordinan anak negeri, jadi apabila mengumpul data sosioekonomi, klasifikasikan Bumi Putra Sabah ini di bawah Bumi Putra anak negeri Sabah. Wabi Tenom minta rumuskan. Sangat menyedihkan Tuan Yang Dipertua apabila melihat data 2019 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia dan Unit Perancangan Ekonomi, yang mana daripada 10 daerah termiskin di Malaysia, 8 itu adalah daripada Sabah. Sebab itu Tuan Yang Dipertua, saya fikir perlu ada data sosioekonomi Bumi Putra yang lebih spesifik bagi memudahkan kerajaan mengenal pasti masalah dan keperluan spesifik Bumi Putra tersebut. Contohnya kalau di Sabah hanya berkaitan dengan permasalahan tanah. Jadi walaupun saya tahu tanah ini adalah bidang kuasa negeri, tapi saya harap Kerajaan Persekutuan dapat membantu dengan menyalurkan dana untuk menyelesaikan masalah penyekatan dan pemilikan tanah yang dihadapi oleh Bumi Putra anak negeri Sabah. Mohon maaf, saya ingin teruskan sedikit lagi. Saya juga ingin mencadangkan kepada kerajaan agar satu jabatan atau Persatuan Bumi Putra anak negeri Sabah ditubuhkan. Ini mengambil contoh Jakwa di bawah Kementerian Luar Bandar ataupun mitra di bawah Kementerian Perpaduan untuk menjaga kebajikan masyarakat India. Persatuan Bumi Putra Sabah ini nanti bukan saja dapat membantu kerajaan dalam mengumpul data dan mengelepasi segala masalah dan keperluan masyarakat Bumi Putra anak negeri Sabah, namun peruntukan dan dana bagi membantu menaik taraf sosioekonomi Bumi Putra anak negeri Sabah juga boleh disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan melalui persatuan ini nanti. Isu ketiga yang saya ingin bawakan tentang infrastruktur di Sabah. Saya teringat bila bercakap tentang infrastruktur, saya teringat dengan gambar Facebook saya yang menampal jalan raya di kampung Mahun Tinura yang mendapat 10 million view. Jadi walaupun banyak komen negatif yang ada di sana, namun saya tidak peduli kerana pertamanya saya glamour bukan sebab saya curi atau makan duit rakyat. Yang kedua, saya tidak peduli kerana yang banyak memberi komen negatif adalah orang-orang yang tinggal beribu batu jauhnya dari tempat tinggal saya di Tenom, Sabah. Yaitu orang-orang yang tidak tahu betapa teruknya keadaan jalan raya dan infra lain di kawasan pedalaman di Sabah. Tenom minta rumuskan, Wabi. Okey. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya mohon saya ingin bertanya kepada kementerian berkenaan dengan beberapa projek yang ada di Tenom. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Kementerian Belia dan Sukan tentang status pembinaan kompleks Sukan Tenom yang sudah lama tertangguh. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia, bilakah jangkaan siap 20 menara baru di Tenom dan juga penektarafan stesen pemancar dan kampung atau kawasan manakah yang terlibat. Yang ketiga, saya juga ingin mencadangkan kepada Kementerian Jabatan Perdana Menteri agar memperkasakan aset-aset APM di Sabah, khususnya di Tenom, memandangkan badan jabatan ini penting apabila bencana berlaku. Bayangkan masa banjir di Tenom hanya ada 2 bot saja yang ada di Tenom. Jadi harap kerajaan memandang serius tentang hal itu. Dan
Akhir sekali, Teno mohon menyokong usul rancangan Malaysia Terima ke-12. kasih YB yang berhormat Tenung. Dan Usulnya